Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar komen respon Datuk Kamal berkenaan Datuk Roy di reman 3 hari bagi membantu siasatan SPRM terhadap program Jana Wibawa. Di akhir nanti macam biasa kita akan komen. Saya terima bahawa akhirnya hari ini Datuk Roy telah pun menyerahkan diri kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan ditahan untuk siasatan. Menurut sumber SPRM, Datuk Roy atau lebih dikenal sebagai Husin Nasir berusia 54 tahun telah ditahan selepas menyerah diri kepada agensi anti rasuah petang semalam. Dan dia akan dibawa ke Mahkamah Syarikat Magistrat untuk mendapatkan perintah reman. Demikian kata sumber daripada SPRM. Ini menyangkut soal program Jana Wibawa. Saya nak cakap lebih Jana Wibawa ni malah saya. Kalau saya cakap nanti saya beremosi sebab saya melihat bagaimana amanah bangsa kita dikhianati saya. Dan dalam waktu yang sama saya dipahamkan bahawa SPRM juga dalam radarnya dia sedang pun mengintai anak beberapa pemimpin politik yang hebat-hebat juga sedang akan disiasat menyentuh soal Jana Wibawa. Siapa saya tak boleh beritahu saya. Biarkanlah. Ini kesan daripada selepas ditangkap Datuk Roy, ditahan Datuk Roy, tentulah Datuk Roy telah pun menciptakan senarai orang-orang tertentu. Bagi saya selalu saya katakan, tangan yang mencincang maka bahulah yang memikulnya, saudara. Cuma saya merasakan dalam keadaan begini, saudara, teman-teman menghantar kiriman pada saya. Dia kata kalaulah wang dalam bank ataupun dalam akaun Parti Bersatu itu boleh disita, kenapa tidak disita dengan harta benda yang dimiliki oleh Parti Bersatu? Sebab ini bukan sikit saya melibatkan banyak. Bagaimanapun saya kata terpulang pada SPRM lah. Sebenarnya boleh disita, tapi kalau saya kata dapat disita, UMNO dulu pun kenapa mereka tak sita bangunan kita? Tak boleh benda begitu. Tetapi banyak juga perkara-perkara lain yang boleh disita, harta-harta alih dan harta tak alih. Itu dari segi bahasa undang-undangnya, saudara. Cuma saya agak terperanjat apabila Datuk Hamzah Zainuddin melontarkan kenyataan bahawa dia kata orang UMNO ni ataupun kerajaan hari ini jangan ketawa besar. Sebab dia kata saya bekas mantan Menteri Dalam Negeri, saya juga mempunyai fail orang-orang tertentu yang ada kes. Saya kata kenyataan ini amat bahaya pada dirinya. Kerana setiap pendekatan kerajaan, kalau mereka sudah meninggalkan kerajaan, dia tak boleh bawa balik fail-fail itu kerana tertakluk di bawah OSA. Jadi kesan daripada ini bagaimana kalau ada pula warga yang buat laporan. Kalau Datuk Hamzah Zainuddin mempunyai fail-fail orang tertentu, ini dianggap sebagai OSA. Saya tak nak cakap campur lebih, terpulang. Sebab itu saya kata jangan sebarangan cakap, nanti memaksa diri sendiri. Secara dalam waktu yang sama, selain daripada siasatan, selain daripada kes perbicaraan di mahkamah berhubung dengan Jana Wibawa ni, saya difahamkan bahawa pihak polis telah pun membuka siasatan. Satu lagi terhadap Tan Sri Muhyiddin. SPRM dah siasat. Sekarang ni bila ada laporan, kerana katanya bahawa beliau telah pun mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berunsur fitnah. Apabila siswa politik, Menteri Kewangan membuat laporan semalam. Saudara Surah Kamil, dia sebagai siswa politik, dia membuat laporan polis kerana kenyataan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin itu berbau fitnah. Hadapilah. Berani buat, berani tanggung, kata orang. Saya tak mau campur lebih, cuma saya memberi pencerahan saya. Kerana menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Asmadi Abdul Aziz, beliau mengatakan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanon Keseksaan. Artinya kertas siasatan sudah dibuka. Tunggulah kita. Kerana dalam siasatan awal mendapati video berdurasi 11 minit 11 saat itu dikatakan mempunyai unsur fitnah terhadap pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara. Maksudnya Datuk Anwar Ibrahim. Walau tak sebut nama, tapi bila sebut perkara orang yang paling berkuasa dan sebagainya, tanggunglah sendiri, saudara. Malahan hari ini kita juga terkejut, saudara, apa nak jadi politik kita sekarang, saudara. Tiba-tiba saja kononnya ada kiriman bungkusan kepada saudara Rafizi selaku Menteri Ekonomi. Di samping itu ada pula bungkusan kononnya ditujukan kepada Datuk Anwar Ibrahim. Dan setelah laporan polis dibuat, didapati bungkusan tersebut dihantar iaitu ganja. Takkanlah menteri kita nak berdengung, saudara. Takkanlah Perdana Menteri kita nak lalu. Itulah masalahnya. Tapi terpulanglah kita serahkan pada pihak berkuasa yang saya yakin mereka tentulah mempunyai berbagai
maklumat. Itu bab soal-soal perbicaraan, siasatan. Cuma saya gelaklah saya. Takkanlah orang yang menghantar kiriman kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim daun ganja ke ataupun dadah. Saya lihatlah sekarang ni politik kita berterabur lah saya. Sebab itu okey, kita bercakap plastik. Mantan ketua wanita, ya, hari ni kita mungkin bersiaran lama sikitlah saudara, ya. Mantan ketua wanita UMNO Malaysia Datuk Seri Rafidah Aziz, Tan Sri Rafidah Aziz, bila dia menzahirkan duka citanya, katanya haluan Malaysia sudah melelong akibat salah laku dan pembohongan pemimpin. Dan saya merasakan saudara, ini siapa yang lakukan? Tak habis-habis masalah yang kita alami sekarang saudara. Bila dia mengatakan bahawa dia menzahirkan duka citanya terhadap situasi yang melanda negara, khususnya kerana membabitkan salah laku dan takbir urus negara yang semakin membimbangkan. Dia bergurindam lah saudara dengan saya. Katanya, ini gurindam Rafidah Aziz, silah hayati saya. Kata Rafidah Aziz, mengapa negaraku diharungi masalah, dicemar, dimalukan oleh mereka yang bersalah kerana nilai beberapa titik rosak susu sekawah, kesannya rakyat berpecah belah. Tambahnya, mengapa haluan negaraku mula melelong oleh unsur-unsur lakuan salah, menipu dan berbohong. Rakyat keluh kesah, masa depan direnung, budaya masyarakat, urus tabir sudah terpesong. Bila hanya wang dan harta sentiasa diidami, tidak kira halal, haram walaupun dicuri, wang rakyat sekalipun dianggap hak sendiri. Saudara, wang itu raja saudara. Dijadikan asas dan niat di hati. Mahkamah berderet dengan kes pelbagai tempat tahanan. Ya saudara, pelbagai tempat tahanan bersedialah. Dan penjara mula melambai-lambai kerana terpesong sudah prinsip dan nilai, maruah diri sudah sanggup dijual gadai. Tidak, saya sambung, saya dengar hati. Ini kenyataan Rafidah Aziz, mungkin dia pun dah insaf. Saya agak dia pun insaf jugalah sekarang dekat dalam politik sekarang. Saya dulu bagai nak gerak lah, saya dah kata makcik becok ni. Sekarang dia becok membicarakan soal politik negara kita. Katanya tidak tertekan di hati nurani, tidak akan terasa kesal dalam diri. Dunia mengetahui, mencemuh, memerhati malunya kita rakyat negara tercinta ini. Dulu Malaysia dihormati tinggi, kejayaan-kejayaan negara kita diketahui, dicontohi. Sebuah dari harimau ASEAN, dunia mengakui. Itulah Malaysia yang generasiku mengetahui. Wahai anak cucu, dia suruh ni cantik saya, generasi muda, tebuslah kembali nama baik negara kita. Lakukanlah yang terbaik, cemerlang, yang terdaya, supaya Malaysia dihormati, dicontohi semula. Apa yang berlaku seperti igawan mimpi ngeri, ditimpa masalah dan perbuatan-perbuatan tidak direstui. Kesemuanya tidak boleh dibicarakan lagi. Bersama-samalah kita tentukan haluan negara ini. Kepada Tuhan, kita sama-sama rafakkan mohon doa haluan negara dapat diperbetul arah tujuannya. Nilai dan prinsip hidup kita nilai semula bersama supaya kompas negara kita betul haluannya. Itu bagi mereka yang sudah bersara dalam politik. Dulu masa dalam politik dulu Tuhan lagi yang tahu saya. Mungkin saya rasa dalam kesedaran ada keinsafan di kalangan pemimpin. Baik saya. Okey, komen saya. Kalau semalam News Straits Times melaporkan individu itu yang digendaki SPRM, mungkin Datuk Roy lah, untuk membantu siasatan berhubung skim jana wibawa telah menyerah diri. Akhbar Harian Bahasa Inggeris itu melaporkan Ketua Putrajaya SPRM Azam Baki sebagai berkata Muhammad Husin Muhammad Nasir atas yang dikali sebagai Datuk Roy menyerah diri malam tadi. Macam-macam Jana wibawa ni. Dah lah, orang panggil apa? Cina dia mengutarakan. Ada skim pula. Okey. Habis orang Melayu dijual atas nama Melayu. Kita berharap mereka yang terlibat ni akan dihukum. Okey, jumpa lagi. Selamat datang ke channel Hang Dok Mana. Minta subscribe. Assalamualaikum.